Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini, tahniah menonton, and also please spread ya. Kalau belum subscribe, please subscribe ya. Share with your friends. Mudah-mudahan sama-sama semua banyak orang boleh manfaatkan. Okay, untuk tingkatan 3 ya, make sure you have to have this book in front of you. Muka surat 223 di bawah tajuk prinsip keabadian tenaga ya, 7.3. Okey, betulkan niat belajar lillahi taala ya. Okey, saya telah perkenalkan apa itu prinsip keabadian tenaga. We have to have two things. 1, cipta. 2, musnah. 3 adalah bertukar bentuk ya. Bertukar bentuk. Kenapa tulisan saya teruk petang ni? Bertukar bentuk. Okey, tak boleh dicipta, tak boleh dimusnahkan. Hanya Allah saja yang boleh cipta dan musnah ya. Ini prinsip keabadian. That means bila abadi ni, kata abadi ni dia selama-lamanya. Selama-lamanya. Tak boleh dicipta, tak boleh dimusnah. Hanya Allah je yang boleh cipta dan musnah. Ya. Okey, manusia tak boleh ya. Bertukar bentuk, yes, itu Allah izinkan dekat bumi. Tukar cipta, musnah tak boleh, tukar bentuk betul. Okey, so contohnya makanan awak makan, tenaga kimia masuk dalam perut awak. Awak berlari, tenaga kinetik. Okey. Bateri saya lupa bateri je lah. Okey, bateri tenaga kimia. Masukkan dalam remote. Dah remote lah, sudah faham. Masuk kereta mainan, tenaga kinetik. Boleh je, macam-macam tenaga dia boleh tukar ya. Okey, so kita akan lihat itu prinsip keabadian tenaga. Muka surat 223 kita lihat sistem ayunan mengikut prinsip keabadian tenaga ya. So kita lihat darjah 7.11 dan 7.12 di belakang kot. Okey, yes, di belakang ya. Okey, mari kita lihat perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam ayunan bandu ringkas dan ayunan spring berbeban seperti contoh prinsip keabadian tenaga. So saya tunjuk dulu. Okey, ini adalah bandul. Okey, dia berayun daripada sini ke sini, ke sini, ke sini ya. Okey, so nanti kita baca. Semasa kat sini, tenaga kepayaan graviti adalah paling tinggi sebab dia tinggi pada dengan sini. Okey, tetapi bila dia terhenti sini, tenaga kinetik adalah 0. Ini maksimum nak saya tulis. Maksimum. Okey, semasa dia bergerak ke bawah, tengok sikitlah. Okey, tenaga kepayaan graviti semakin kurang. Tenaga kinetik semakin meningkat, makin laju. Sampai sini, tenaga kinetik adalah maksimum. Tenaga kepayaan tak ada. Tadi sini kepayaan yang maksimum, ini kosong, ini terbalik. Kinetik yang maksimum. Saya buat TU dululah ya, supaya awak faham ya. Buat TU. Okey, tenaga kepayaan adalah kosong sebab untuk bandingkan dengan ini lah, bukan daripada bawah ya. Dan tenaga kinetik adalah maksimum. Okey, so kemudian dia gerak sini, tenaga kepayaan makin meningkat, tenaga kinetik makin kurang. Sampai sini, tenaga kepayaan adalah maksimum, tenaga kinetik terbalik saya. Maksimum, tenaga kinetik kosong, betul lah. Kosong bila dia dah terhenti kejap, dia pun dia ayun. Sepatutnya ini tak akan berhenti selama-lamanya sebab prinsip keabadian tenaga tadi. Dia cuma tukar bentuk je. Tapi hakikat kat dunia ni berhenti tak akhirnya. Tentu kata berhenti je. Sebab apa? Sebab ada rintangan udara, ada apa, ada bunyi pun setengah tu kalau dia dah karat ke apa ke, dia tukar bentuk lain. Tenaga bunyi lah, tenaga apalah. Hakikat kat dunia akan berhenti. Tapi kalau Allah buat dia punya tenaga yang sains jumpa dia tak akan berhenti, dia keep on sepatutnya.
Tapi di dunia ni ada faktor-faktor lain menyebabkan lama-lama tu berhenti juga. Okey, so kita lihat dalam gambar rajah, dia tunjuk satu keadaan ladung bandul, dia buat dekat X ke atas yang saya tunjuk tadi kan, sama kan. Okey, tenaga kekuatan graviti maksimum, ladung pada ketinggian maksimum, tak boleh tinggi dah. Lepas tu sebab tenaga yang kita bagi tu, itu pun tukarlah. Daripada tenaga yang kita tolak tu, jadi tenaga kinetik gerak. Bila sampai atas, tenaga kekuatan. Ya? So, tenaga kekuatan sifar, kosong. That means dia pegun. Ladung terpegun, kelajuan sifar. Okey, dari kedudukan X ke Y. X nak turun ke bawah dia, nombor 1. Cuba tengok nombor 1, di arrow ke bawah. Tenaga kekuatan graviti ladung semakin kurang sebab dia makin rendah. Tenaga ladung semakin bertambah, kelajuan ladung semakin bertambah. Okey, laju sampai ke bawah. Pada kedudukan Y, okey, kat bawah dah. Tenaga kekuatan graviti dah minimum, dah tak ada. Patutnya kosong lah. Dia minimum untuk keadaan tu. Kosong keadaan tu, tapi dia ada lagi sebab ada graviti lain pula kan. Okey, ladung pada ketinggian minimum. Kemudian tenaga kinetik maksimum, paling laju di sini sebenarnya. Okey, kemudian 2, dari kedudukan Y ke Z, terbalik pula. Tenaga kekuatan graviti ladung bertambah sebab makin tinggi, tapi tenaga kinetik makin kurang kan. Maksudnya bila laju makin kurang ke atas. Okey, kemudian pada kedudukan Z dekat belah sana, graviti adalah maksimum, kinetik adalah sifar. Okey, turun balik nombor 3. Dari kedudukan Z ke Y, kita akan dapati graviti, tenaga kekuatan graviti makin kurang, tapi ladung makin laju. That means tenaga kinetik makin bertambah. Pada sampai balik kat Y, graviti dah minimum. Okey, dekat tenaga kinetik dah maksimum balik, laju balik ya. Okey, di 4 sampai balik dekat 4, which is Y ke X. Okey, kita berarti tenaga graviti ladung bertambah, makin cepat ya. Ladung semakin kurang laju, so tenaga kinetik semakin kurang. Di X sendiri, tenaga kekuatan graviti maksimum dan tenaga kinetik dah kosong, sifar. Yang saya terangkan tadi sama je. Okay, now look at page 224, 7.12. Ini juga terjadi dalam spring. Okay, so gambar tu saya tak payah baca bawah lah. Saya rasa kita tengok gambar tu terus. Semasa dekat nak baca ke? Bacalah, dah boleh faham, tak payah lukis sana ya. Tengok kedudukan X. X ialah di bawah sekali. Okay, tenaga kekuatan kenyal paling habis lah, maksimum dah dia boleh panjang. Tapi tenaga kinetik masa tu dia berhenti, so kosong, sifar. Okey, so 1 dia naik atas, masa naik tenaga keupayaan kenyal makin kurang lah sebab tadi maksimum. Tapi kinetik makin laju dia naik atas. Pada kedudukan Y, tengah-tengah tu, okey, kita dapati tenaga keupayaan kenyal minimum dah tak ada dah, tinggal sikit sangat. Tenaga kinetik maksimum, paling laju sampai atas. Okey, kemudian Y turun balik ke Y naik ke Z, tenaga keupayaan kenyal makin Y ke Z. Okey, tengah ke atas ya. Tenaga keupayaan kenyal dia makin bertambah. Okey, sebab dia dah macam dah pendek kan. Okey, kemudian tenaga kinetik semakin kurang. Pada kedudukan Z ke atas sekali, tenaga keupayaan kenyal dah paling kuat lah. Sebab dia pendek sangat. Tenaga keupayaan adalah sifar. Dia macam ni juga. Dia tukar. Okey. Nombor 3, dari kedudukan Z ke Y turun balik, tenaga keupayaan kenyal dah kurang lah. Dia dah panjang sikit. Tenaga kinetik makin bertambah, makin laju. Pada kedudukan Y, tenaga keupayaan kenyal dah sikit, minimum. Tenaga kinetik adalah tenaga keupayaan kenyal minimum, tenaga kinetik maksimum, laju, paling laju dekat Y. Okey, dekat kedudukan nombor 4 ya, dari kedudukan Y ke X semakin bawah, tenaga keupayaan kenyal makin bertambah. Okey, tenaga kinetik semakin kurang. Pada kedudukan X, tenaga keupayaan kenyal maksimum, tenaga kinetik adalah sifar. Masa dekat X bawah sekali. Okay, I hope you understand. Kalau tak faham,
patah balik, tengok video ni, ataupun baca balik, boleh je, faham. Sebab dia macam tu, you can imagine benda tu. Ini pun boleh bayangkan kan. Okay, so perubahan tenaga kinetik dan tenaga kepayaan bagi suatu sistem tertutup. Tadi kita buat kat luar, saya katalah akhirnya berhenti juga. Okay, tapi kalau tertutup, that means tak ada benda lain ya. Dalam sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga kepayaan dengan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. That means abadi, terus non-stop selama-lamanya. Patutnya lah, tapi tertutup. Patutnya lah sebab tertutup. Oleh itu, jumlah tenaga kepayaan dan tenaga kinetik dalam suatu sistem ayunan yang tertutup adalah malar. That means di sini tambah ni sama dengan ni, sama dengan ni, sama dengan ni, sama dengan ni. Nilai dia, ya, malar. Tetap, constant. Contoh sistem ayunan yang tertutup adalah seperti tunjukkan dalam rajah 7.13a. Pada rajah 7.13b menunjukkan perubahan tenaga dalam bentuk graf. Daripada ayunan bandul yang 7.13a tadi, yang dia sama, dia tak berhenti sebab dia tertutup ya, tak ada benda lain kacau. 7.13b ni bila kita buat graf, dia macam tu lah graf dia. Tenaga kinetik dia belah kiri negatif tu makin naik meningkat, kemudian makin mengurang. Okey, yang tenaga kepayaan pula kita dapati dia mula banyak kan, kemudian dia makin kurang dan dia naik balik ya. So lihat info saiz, berdasarkan prinsip keabadian tenaga boleh berubah-ubah bentuk ya. Dia berubah bentuk. Dalam perubahan bentuk tenaga, sebahagian kecil sahaja tenaga ditukarkan menjadi tenaga berguna. Itu yang dia alamnya Allah buat. Dia buat yang tukar pada yang useful ataupun yang berguna pada tenaga kecil je. Sebahagian besarnya pula ditukarkan menjadi tenaga yang tidak berguna, seperti menjadi tenaga haba, especially kalau bergeser kan. Tenaga tu banyak terbazir dalam bentuk haba, bunyi ya, yang disebabkan oleh geseran. Sebut geseran ya. Sistem tertutup merupakan sistem di mana tiada daya luar. Ini perfect seperti geseran bertindak, tiada daya luar. Tapi in reality, masa dia dalam kehidupan harian, dia ada sekatan geseran dengan zarah udara dan sebagainya. Maka tenaga haba tidak akan terhasil dalam suatu sistem tertutup. Yang kita cakap atas tu lah. Kalau yang normal biasa-biasa memang ada. Okey, suruh buat aktiviti mencakap situasi harian menyebabkan perubahan tenaga, roller coaster lah apa, tak apa, saya tinggalkan. Kita lihat muka surat 226. Dah habis saya. Contoh masalah numerical. So ini adalah untuk pengiraan. Rajah 7.14 menunjukkan sebuah pistol mainan. Panjang spring di dalam pistol mainan ini ialah 300 mm. Okey, jika daya 5 Newton digunakan untuk memampatkan spring sehingga panjang spring menjadi 50 mm. Okey, daripada 300 mm jadi 50 mm. Okey, hitungkan kelajuan maksimum bola plastik yang berjisim 50 gram semasa bola itu ditembak keluar dari pistol. It should interest you, especially the boys ya. Nyatakan satu anggapan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ini. So anggapan tengok bawah, tiada kehilangan tenaga persekitaran. Itu adalah perfect lah. Kalau keadaan dia malar tadi, apa dia kata tadi? Keadaan adalah tertutup, sistem tertutup, dan nilai dia malar. Okey, tapi dah hakikatnya dia ada gangguan lain ya, graviti, udara dan sebagainya ya. So kalau tak adalah udara, bayangkan dia jalan straight non-stop. Tapi kat dunia dia akan pergi dia akan akhirnya akan jatuh kan. Kecuali objek yang ditembak tu dekat. Okey, so berdasarkan prinsip keabadian tenaga, prinsip tenaga kepayaan kenyal tersimpan dalam spring. Apa formula prinsip kepayaan kenyal? Kita pasti adalah half fx ya. Setengah fx, dia akan sama dengan kinetik adalah setengah mv square. Dia minta apa? Dia minta v, kelajuan. So that means setengah ni force yang dikenakan adalah berapa Newton tadi? 5 Newton nak tarik lah. 5 darab dengan jaraknya adalah kena tukar meter. So 250 per 1000 meter, tak apalah tukar meter lah tu, sama dengan setengah. Mass dia
bola tadi adalah 50 tapi kena par 1000 juga. Okey, darab dengan V square. Ya, ini adalah tenaga apa? Tenaga keupayaan tenaga kenyal. Tenaga kenyal lah. Tenaga keupayaan kenyal. Sama dengan tenaga kinetik ya. Tenaga kinetik. Okay, so that means kalau saya tengokkan video kat sini lagi senang. Setengah ni kat sini kan, ini pindah darab 2/1. Ini pindah Allah. Ini pindah darab 1000/50. Ada lagi, habislah sini. Ini kita bawa ini 5 belum lagi. Ataupun kita buat sini lah, takut awak confuse. Setengah ni sama kan? Darab dengan 5, darab dengan 250/1000. Okey, pindah yang ni darab 2/1 darab 1000/50. Cuba tengok. Ini 1000 habis, 1000 habis. 2 habis, 2 habis. So V adalah, ini V square. Kita tinggal pula V square. Bagi kosong jadi 5. Jadi 25. So V adalah punca kuasa 25 adalah 5 meter per saat. DBV. Ya, terbalik saja. Patutnya expert dah banyak. Nah. Okay, that means kita habis dah. Practice formative 7.3. Please do that one. Kemudian tengoklah, refleksikan diri, rumusan, bacalah. If you understand, baca tu boleh faham dah. Kalau faham keseluruhan bab. Dan practice formative 7, cuba buat ya. So you have sampai page 229, 228, 229. Dah kita masuk bab 8 dah. Not much to finish dah, insya-Allah. Kita ada bab keradioaktifan, radioaktif. Be aware that zaman awak ni, zaman saya kecil, zaman remaja tak teruk. Zaman sekarang banyak radioaktif keliling awak. Apa kesan radioaktif? Tahu tak? Can cause cancer. Ada ubat tak lagi kanser? Tak ada lagi. Okey. So persoalan di sini cuba tanya, bilakah manusia mula menemukan keradioaktifan? Kemudian apakah atom dan nukleus? Pernah dengar apa atom kan? Tapi ini atom dalam benda yang tak nampak ya. Atom adalah dalam segala sesuatu benda yang tak hidup kat dunia ni. Kalau kita paling kecil dalam kita ialah sel. Paling kecil dalam ini atom. Dalam ini atom. Dalam lain tak hidup ialah atom. Dalam atom pun ada lagi yang kita akan pelajari. Apakah sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon? Bahasa Melayu sinaran mengion kot ya, dan sinaran tidak mengion. Apakah kegunaan sinaran radioaktif dalam kehidupan harian kita? Banyak digunakan sekarang. So we have to try to kurangkan ya. Nauzubillah, saya dah tua dah. Nak tunggu masa nak menghadap Allah. Awak muda lagi, tak masalah. Kau sakit teruk sangat, tu yang tak tahan tu. Nak sabar tu. Dia suka kaji sejarah penemuan radioaktif, atom dan nukleus, sinaran mengayon, sinaran tidak mengayon. Apa dia ulang balik ni? Kegunaan sinaran radioaktif. Benda sama ya. Okey, so kita lihat galeri sains. Apa sini? Matahari merupakan sumber radioaktif yang paling besar. Subhanallah, tapi dia jauh kan? Dan berdekatan dengan bumi. Tapi jauh lah. Allah buat sesuai je dengan kita. Walaupun begitu, banyak kajian sains menunjukkan bahawa sinaran cahaya matahari dalam keadaan normal tidak mengandungi sebarang radioaktif yang normal-normal. Oleh sebab itu, matahari dianggap sumber radioaktif yang tidak berbahaya kerana tiada sinaran radioaktif dibebaskan. Okey, tanya adakah fakta ini benar? Kita kena akan pelajari dalam cahaya itu ada pula ultraviolet dan sebagainya, ultra-ungu. Analisis data dikumpulkan tentang lentingan jisim corona. Tak faham lagi waktu ni kot. Kita belajar later apa dia jisim corona. Yang berlaku di matahari pada 6 September 2017. Masih agak baru 2017. Kita 2023, dapat 6 tahun dulu. Oleh teleskop angkasa lepas Fermi telah menunjukkan bahawa sinaran cahaya matahari juga mengandungi sinar gamma, iaitu bahan yang radioaktif. Okey, bagaimanakah kita dapat melindungi diri daripada sinar gamma ini? Nak lagi mana kat bumi ni? Lazimnya payung UV, dia orang ni kadang kaji over bagi orang takut. Ada benda yang Allah buat memang sesuai dengan kita. Okey, lazim ni payung UV seperti tunjukkan dalam gambar foto di bawah digunakan untuk menghalang sinar ultra ungu yang terkandung dalam sinaran cahaya matahari.
Okey, dapatkah payung UV ini juga melindungi badan kita daripada sinar gamma? Cadangkan satu bahan dalam pembuatan payung yang mampu menghalang sinar gamma. Adakah bahan tersebut praktikal? Terangkan jawapan anda. Okey, kononnya ada payung yang protection of UV ya. Kita tadi ultraviolet tu ada gamma. Okey, itu sains punya. Kita nak mengelak macam mana? Kita gunakan bumi ni. Ya, dah Allah kata dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap nyawa pasti akan mati. Cuma kita nak elak, kita wajib jaga kita punya nyawa. Kita kena nak elak benda sakit. Tapi cakap yang boleh lah. Sampai ke tak boleh hidup kat bumi macam mana? Okey, so kita lihat muka surat 232 8.1 sejarah penemuan keradioaktifan. Kita ada gambar siapa? Okey, tokoh-tokoh radioaktif. Dilihat dalam muka surat 232. Wilhelm Röntgen, bukan orang Melayu, orang Barat. Tengoklah rupa dia. Okey, kemudian Henry Becquerel, yang botak tu. Dan kita ada satu pasangan suami isteri, muka surat 233 ya, Henry Becquerel dan Mary and Pierre Curie bersama anak mereka. Saya first time tengok gambar anak dia. Sebab dulu saya guna buku lain. Okey, dulu saya mengajar tak guna silibus Malaysia betul-betul macam ni ya. Okey, tu yang saya tak expert sangat. Kadang-kadang tu muka surat berapa, yang belajar ke form 1, form 2 jadi tak apa ingat. Sebab bertahun-tahun saya ajar. Bukan cara textbook, bukan gunakan textbook Malaysia. Okey, so kita lihat muka surat 232 balik. Sejarah penemuan keradioaktifan. Okey, this Wilhelm Röntgen. Tengok ada gambar X-ray sebelah dia. Isteri dia ya. So look at dia fakta. Baru kita tengok tube sinar X. Pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, bunyi macam Jerman. Betul lah. Ahli fizik Jerman menemukan sinar X secara tidak sengaja. Okey, beliau telah mengambil foto sinar X tangan isterinya. Kejayaan ini membolehkan Wilhelm Conrad Röntgen mendapat Nobel Prize, hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901. Dah berapa tahun? 100 tahun dulu lebih. Sekarang ni 2023 bagi penemuan X. Okey, so kejayaan sains you can read yourself. Sejak penemuan radium, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium telah digunakan dalam pelbagai bidang, termasuk dah dalam bidang perubatan untuk merawat penyakit kanser. Dia sendiri menyebabkan kanser tapi digunakan untuk merawat juga. Namun begitu, Marie Curie meninggal dunia semasa berumur 67 tahun kerana mengidap penyakit yang disebabkan oleh pendedahan kepada pancaran gamma yang berlebihan. Dia buat kajian, dulu tak tahu lagi baru jumpa, seolah dia buat banyak kajian, matilah dia, mati kanser. Okey, so kita lihat belah kanan pula 233. Henry Becquerel, plate fotografi yang dihitamkan. Okey, just bear in mind, kan kita tengok apa dia terangkan. Saya terlupa tentang tube sinar X tadi, yang page 232 tu. Okey, tak payahlah, kalau tengok tak faham nanti. Videonya penuh dalam elektron, siapa cathode, anode tu. You know, but you susah nak faham. Okey, tak apa, kita sambung 233 tadi. Pada tahun 1896, Antoine Henry Becquerel, ahli fizik Perancis, he's a Frenchman ya, Henry Becquerel, dah agak nama dia Antoine tu semua, telah menjadi orang pertama yang berjaya menemukan keradioaktifan. Beliau menemukan suatu sebatian radioaktif, iaitu dijumpa uranium, dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi, termasuklah dalam keadaan yang gelap secara tidak sengaja juga. Saya tak sengaja juga Pancaran tersebut juga dikesan berdasarkan ciri pengayunan. Oleh sebab itu, Antoine Henry Becquerel menerima juga hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903. Tadi Röntgen tadi 1901, dia 1903 bagi penemuan keradioaktifan. Kita tengok hari ini dalam sejarah. Selepas menghadiri sesi pembentangan kertas kerja oleh Röntgen tadi which was 1901, pada 20 Januari 1896. Okay, that one is earlier, tapi dia 1901 tu dia punya hadiah kan, dapat Nobel Prize tu. Tapi dia jumpa pada 1896 ya, before 1900, lebih dari 100 tahun. Okay, Becquerel berasa hairan kerana kajiannya tidak dapat menghasilkan sinar X, tak dapat X-ray macam si Röntgen. Okey, oleh itu Becquerel telah menggantikan bahan yang dikaji dengan sebatian uranium ya. So kalau
Roentgen dia dapat X-ray. Si Becquerel ni dia guna uranium, dia dapat So cuba tengok kepancaran yang dikeluarkan daripada nukleus uranium. Tak faham lagi kot, belum masuk lagi. Belakang kita faham tak apa, belakang nanti bawah kita patah balik kalau saya ingat. Okey, so kemudian kita lihat Marie dan Pierre Curie bersama anak mereka tadi, dia jumpa gamma. Okey, so yang jumpa X-ray ialah Roentgen. Antoine Becquerel ni dia jumpa keradioaktifan lebih umum. Okey, 1897 tadi Becquerel 96. Ini lagi awal tu 1896. Kemudian kalau ikut dia punya susunan 1895, 1896 setahun lepas tu 1897 baru Marie and Pierre Curie. Okey, pada penghujung tahun 1897, Marie and Pierre Curie, pasangan suami isteri dari Poland, berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunannya dan bukan melalui kesan fotografi. Sebab Becquerel tadi fotografi, yang Roentgen pun macam fotografi, bermula dengan biji uranium yang dikenali sebagai pigment. Okey, mereka berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif iaitu polonium dan radium. Okey, kita lihat info sains. Marie Curie adalah wanita tunggal yang pernah menerima 2 hadiah Nobel. Sampai 2, iaitu hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 dan hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1911. Sampai 2 dia punya expert fizik dan chemistry. Okey, hari ini dalam sejarah, pancaran yang ditemukan oleh Becquerel tidak dapat menghasilkan gambar foto sinar X tulang, X-ray. Namun tiada siapa pun berminat untuk meneruskan kajian Becquerel selama 1.5 tahun. Barangkali inilah yang menarik minat Marie dan Pierre Curie, menyebabkan dia buat kajian, akhirnya terkorban di jalan kajian sebab bahaya dikaji adalah berbahaya. Okay, now we go to see apakah radioaktif. Keradioaktifan, page 234. Okey, keradioaktifan, fahami elok-elok ialah proses pereputan. Kita tahu reput apa mereput. Kita tahu kayu mereput, kita tahu binatang pemati dia mereput, kan? Apa-apa hidup mereput. Benda yang tak hidup pun kalau besi tak nampak lah. Itu yang kita belajar dalam ni tu. Tapi tambahan kita tahu kalau banyaklah benda mereput, tapi pereputan itu secara rawak at random dan spontan, naturally, bagi nukleus yang tidak stabil. The keyword ialah kenapa dia mereput, sebab nukleus dia tidak stabil. Bila tidak stabil, dia memancarkan sinaran radioaktif yang ditunjukkan dalam rajah 8.2. Yang 3 ni nanti Sinaran radioaktif ada 3, alpha, beta and gamma. Sinaran alpha ataupun sinar alpha tu bentuk macam tu adalah A. Bukan Roman biasa, ini bukan bahasa tulisan biasa ni zaman dulu. Zara beta dia macam ni, macam B. Sinar gamma saya tak ingat lah. Doesn't matter, you can find out about that. Okay, so apa kereaktifan tadi? Dia mereput. Pereputan secara rawak dan spontan. So perpustakaan dia reput, rawak, spontan. Untuk apa? Nukleus yang tidak stabil. Bila tak stabil, dia nak mereput, dia akan pancarkan sinaran radioaktif. So as in rajah 8.2, cuba tengok pereputan uranium 238. Kita belajar dalam elektrik dia belajar kan, tentang before this form 1, this is form 3 form 1, form 2 saya tak ingat. Okay, so proton warna merah, neutron warna biru, proton P, neutron N. Cuba tengok uranium tu ada berapa proton, berapa neutron dalam tu. Dia tak stabil sebab tak sama banyak. Uranium 238 92 proton, 146 neutron. Cuba tambah 92 tambah 146 jadi 238. Okey, so dia tak stabil sebab satu banyak satu sikit. Apa yang banyak? Neutron. Proton sikit, 92. So bila dia mereput secara semula jadi uranium 238 ni, 238 tu ditambahkan dua-dua tu.
Okey, hasil perebutan dia akan jadi dua bahan, satu thorium-234, satu nukleus helium. Bila kita lihat thorium-234, 90 proton makin kurang, kemudian neutron makin banyak. Daripada 2 kat proton uranium tadi, dia jadi thorium yang tambah pula 2 lagi, jadi 144. Cuba tengok proton 92 uranium meningkat menurun jadi 90, manakala neutron 146 meningkat 144. Okey. So bila kita tambah, kita akan dapati thorium 234. Tadi uranium 238. Kenapa tak cukup 4? Mana pergi 4 lagi? Pergi ke kanan tu. Kanan tu apa? Proton 2 biji, neutron 2 biji. Itulah 4-nya. Dan itu adalah nukleus helium. Masa waktu sama, dia adalah menyinarkan zarah alfa. Itu adalah sinaran radioaktif. Okey, tengok B pula. Perebutan thorium 234. Mula-mula kita dapati thorium ni 90 proton, 144 neutron, tambahkan jadi 234 kan. Okey, bila dia mereput, dia jadi protactinium 234 juga. Tapi bilangan proton dengan bilangan neutron tak sama dengan thorium tadi. Proton meningkat jadi 91, kemudian 144 neutron jadi 143. Masa dia mereput tu, dia ada tak cukup apa? Dia cukup tau, dia 91 tambah 143 jadi 234 juga. Tapi masa perebutan tu, dia hasilkan satu lagi bahan radioaktif, iaitu elektron dia adalah zarah beta. Beta adalah radioaktif. So dah tahu apa dia alfa dekat A, apakah beta dekat B. Kemudian dekat C, kita dapati ini kobalt 60. Nukleus kobalt yang tidak stabil juga. Kita dapati proton 27, neutron 33, tak tambah jadi 60 kan. Tapi bila dia mereput, masih jadi kobalt 60 juga. 27 proton, 33 neutron, dia tambah satu lagi sinar gamma. Dia sebab tak berubah dia punya proton neutron. Dia jadi radioaktif, sinar gamma. So ketiga-tiga ni, alfa, beta dan gamma, semasa dia mereput tu, okey, semasa dia mereput tu, dia menghasilkan sinaran radioaktif, either alfa, beta ataupun gamma. Okey, kobalt tu dia mereput tapi dia tak berubah, tapi dia hasilkan pada kiri tu kobalt 60, nukleus kobalt yang tidak stabil menjadi kobalt 60 juga, nukleus kobalt yang lebih stabil. Sebab dia buang sinar gamma, dia stabil. Okey, so kita dapati perebutan radioaktif ialah proses rawak dan spontan, iaitu nukleus yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Contoh unsur memancarkan sinaran contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dan mereput secara spontan dengan memancarkan sinaran radioaktif adalah seperti yang berikut. So dia bagi 4 tu. Carbon 14, radon 222, thorium 234, uranium 238. Okey, so kita habis muka surat ni. Mungkin nanti saya ulang sikit balik. Tapi kalau tak faham, patah baliklah dengar. Ataupun nanti saya ulang pun secara ringkas je. Baru kita sambung unit ke radioaktifan. So, thank you for watching. Okay, please subscribe kalau belum and share with your friends. And also, jaga solat 5 kali sehari. Sebab itu yang jadi mula-mula untuk dihisap nanti. Taatkan juga ibu bapa supaya mendapat keredaan Allah. Redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Doakan ibu bapa sebab itu memurahkan rezeki, insya-Allah. And hormati guru-guru supaya berkat ilmu awak. Hormati yang lebih tua sayang yang lebih muda. And also jangan lupa berdoa, boykot dan juga infak ataupun sedekah untuk saudara seakidah kita yang sedang dibantai oleh orang kufar Okey, di sana, jauh di sana, awak tahu siapa yang saya maksudkan. Okey, that's all. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.